ربك من شر ما صنعت فلك بنعمتك إلي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يذنب إلا أنت لله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر بالتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang penuh barakah ini kita berada di pagi 16 Ramadan. Alhamdulillah, Allah masih panjangkan lagi usia kita. Allah masih beri kita peluang untuk kita berada dalam bulan yang penuh barakah ini sehingga ke saat ini. Mudah-mudahan Allah terus istiqamahkan kita, berikan lagi peluang sehinggalah kita kembali bertemu dengan Allah SWT dengan keadaan benar-benar bersiap sedia, insya-Allah. Maka dengan itu jemaah sekalian, dalam perjalanan kita road to jannah, untuk kita menuju ke syurga Allah, yang perlu kita ingat, hendaklah kita kembali kepada fitrah, back to fitrah. Yakni kalau kita lihat dalam membincangkan perkara ini, telah pun kita sentuh jalan utama yang kita tidak boleh nafikan, sangkalkan. Untuk road to jannah, maka kenalah dia bersyariat dengan syariat yang sebenar. Dalam bulan Ramadan, maksudnya fitrah kita ni, yang ni boleh sebut fitrah, back to fitrah. Rujuk surah Ar-Rum ayat 30. Rum ayat 30. Surah Ar-Rum ayat 30 ni bersebut tentang fitrah, yang ni kembali menghadap diri kepada Allah, kembali bersih. Jangan salah sebut. Ada orang salah sebut fitrah ni dibubuh kat semua keadaan manusiawi. Contoh, dia tulis apa? Ini yang ni saya nakalkan saja perbincangan masyarakat. Lelaki dalam bab kahwin lagi, dia kata kahwin lagi ni fitrah katanya. Betul je maksudnya bunyi dia tu. Oh, lah perempuan tok katanya. Habis tu gatal katanya. Waktu jangan. Dia lumrah, bukan fitrah, lumrah. Lumrah ni apa? Adat kebiasaan manusiawi ni memang akan ada sifat-sifat begitu, yang dia perlukan kepada keperluan diri dia lah, keperluan yang Allah jadikan pada sesuatu kejadian itu, lumrah. Tapi apabila kita berbincang pada fitrah ni maknanya bersih. Fitrah kembali kepada Allah. Lumrah silap pergi bulan, dia pergi kepada amarah. Lumrah dia membawa kepada amarah, ini nafsu bisuk, boleh jadi suk, boleh jadi buruk. Adapun lumrah yang membawa kepada fitrah, dia akan pergi kepada Allah. Itu dia punya tarik ni, jalan dia. Dan apabila bicara soal fitrah, yakni kita ni secara
rohaninya, ruh ini, jiwa kita ni, fitrahnya memang beribadah kepada Allah 24 jam. Tidak Allah jadikan manusia, seluruh kejadian jin dan manusia illa liya'budun. Itu fitrah itu. Adalah kamu kepada Allah, yakni kepada agama sebagai fitrah gitu. Illa liya'budun, yakni sembah Allah. Seluruh kejadian tidak terkecuali, semuanya Allah jadikan untuk mengesahkan Allah Ta'ala. Tak ada yang terkecuali. Tinggal lagi jin dan manusia ni Allah beri tanggungjawab taklif. Minal jinnati wan nas. Allah akan bertanggungjawabkan kembali untuk melihat adakah menjalankan, melaksanakan amanah tersebut. Yang ni apa? Amanah paling besar itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu fitrah kita. Jadi dalam kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala itu syariatnya. Pergi kepada syariat, mestilah ada jalannya nampak. Dalam kita nak mengesahkan Allah ni, berjalan yang utama kita, main road kita, yang tidak boleh disangkal, kena ikut jalan ni. Itulah tarik yang membawa pada syariat imanuddin, tiang agama. Tiang agama. Ini solat. Jadi Ramadan membawa kita kembali kepada fitrah. Kalau kita lihat manusia, dia akan sibuk dengan dirinya untuk solat. So tengok, Zuhur dia boleh buat, alhamdulillah. Dia mikir waktu solat, dia mikir zuhur dah, ni subuh dah, sagi zuhur. Asar dia mula berfikir sebab apa? Sebab nak buka, nak makan. Dia mula berfikir, dah maghrib belum boleh. Syariat hidup dia kena tunduk kepada syariat Allah. Lumrah manusia, adat manusia nak makan minum, atau lumrah tu adat manusia. Tapi dalam adat manusia dia kena tunduk dengan ibadat. Itu sepatutnya. Adat manusia ni nak makan minum, lapar. Lapar itu. Tapi lapar kita ni kena tunduk dengan ibadah. Dia tidak boleh sewenang-wenangnya. Adapun selain pada bulan Ramadan, Allah lepas balik kat kita untuk mentadbir urus diri kita. Adapun bulan Ramadan, Allah SWT menunjukkan kekuasaannya. Kalau nak makan minum, perkara paling basic makan minum lah. Itu lumrah kita. Kita kena tunggu, sabar kita, kan? Sabar tunggu sampai ke maghrib baru kita boleh makan. Kita kena akur kepada surat Allah SWT. Nah, dan kita hari ini kalau ikutkan perbuatan af'al kita, itu tidak bukan solat. 50 waktu itu kalau tidak dikurangkan oleh bagi Nabi Muhammad SAW dengan ihsan Allah SWT, maka 50 waktu lah kita hari ini. Kalau darat dengan 2 rakaat subuh, 2 rakaat paling ringkas subuh lah, 100 rakaat setiap hari. Yang tarawih 8, 20 pun 8 lah pun dah nampak imam 2 dah. Dah 2 dah imam depan ni. 8, 20. Kalau bantai 100 rakaat dengan sekalian, ya Rab, tak boleh duduk pula tu, tak boleh duduk. Tarawih kurang-kurang tengah rakaat kedua, rakaat kedua kena duduk lah. Duduk pun boleh, tak masalah. Kan rakaat pertama kita gagah diri, kan? Masuk rakaat kedua duduklah, duduk. Sunat-sunat boleh. Kan? Jadi fitrah kita begitu. Fitrah kita ini memang merujuk dan tunduk dan patuh kepada surat Allah. Tinggal lagi ada pada kita ini Allah jadikan cabaran untuk kita, khususan jin dan manusia. Itulah nafsu. Yang ada akan pada diri kita ini satu perkara yang bimbang. Kita akan cuba untuk menentang apa yang telah Allah garis pandukan kepada kita. Itu ujian. Baik. Allahumma salli. Maka di sini kalau kita lihat meletakkan keutamaan. Bila kata nak balik kepada Allah, memang solat itu keutamaan, maka utamakanlah dia. Jadikan solat ni masalah besar kita dalam hidup kita. Masalah besar. Barang siapa tidak menjadikan solat itu, dia itu satu masalah besar, maka masalah yang lain akan makin besar. Dia tak jadi masalah. Masalah besar, tak solat lagi ni, tak solat lagi ni. Biar nampak riuh sikit. Kalau dah solat, lega. Relax. Dah lega solat lah tu. Tunjukkan satu kelegaan yang luar biasa. Kerana itu jalan utama. Macam kita jalan, tiba-tiba kena blok. Dah kita nak balik, nak cepat apa,
Tengok-tengok jam. Allah, kan gelisah kita. Solat begitu. Ini lagi orang cari masalah itu, masalah ini. Ada satu ketika tu saya pergi satu perbincangan perbincangan tentang usahawan dalam small group kan, kumpulan kecil. Dok bincanglah masalah kita lah, khususnya usahawan Bumi Putra Muslim. Dok dengar poin-poin tu tak diletakkan poin yang paling besar. Saya dengar juga apa masalah besar. Tak ada. Tak letak masalah solat tu masalah besar. Sebenarnya orang berniaga masalah nombor satu solat lah. Dalam Allah bagi dia masa yang bebas, akhirnya dia terbabas. Tak senang. Tak ada siapa nak incas dia. Kalau bekerja ala kulihal lah, nak masuk kerja itu pun tak ada lagi kerja masuk waktu solat. Tak ada lagi lah. Tak terganggu lah sebenarnya. Kalau lunch hour pun tak waktu zuhur. Tak tahulah kalau saya silap betul. Lunch hour pun 12 biasa dah. Dia tak ada pukul 1 kita tunggu waktu zuhur baru boleh kita lunch hour. Tak ada lagi company buat macam itu. Balik pun sempatlah dapatlah asar. Ataupun asar dulu ke office. Tak ada masalah. Ni kadang-kadang yang bebas masa bebas ni. Usahawan lah, usahawan. Dan dia tak meletakkan masalah besar, sedangkan Allah kata dalam surah Al-Baqarah 45, wa innaha lakabiratun ila alal khasyin. Solat ni amat berat. Amat berat di masjid. Sehingga kena dapat solat ni di Sidratul Muntaha. Jadi kalau nak balik kepada Allah, maka jadikan itu satu masalah utama kita yang perlu kita jaga dan pelihara. Jadikan ini masalah besar. Dan hari ini hidup bermasalah besar tu kerana tidak menjaga masalahnya yang paling besar, itu solat. Dia menjaga, disebut menjaga ni maknanya pada letakkan keutamaan, letakkan kerisauan dan letakkan satu kelegaan. Anak saya itu namanya Jannatul Rahanah, nombor 3, perempuan. Umur dia sekarang 10 tahun, 11 tahun. Kita lupa umur anak kena kira. Ini pun tak betul ke tidak sebelah ni. Kenakan emtek sekalian. Tak apalah umur dia. Tak nak cerita waktu tu umur dia saya lupa dah. 8 tahun. Dia cerita solat. Solat. Kita umur 7 tahun kita start. Yang Nabi suruh galakkan. Dia kata Abi tak? Jannah kan. Bila lepas solat tu rasa lega. Dia boleh cakap gitu. Lega macam mana? Macam mana lega? Alah macam sebelum nak solat tu rasa macam nak gula dia. Megang budak-budak kan, nak berebut gula. Tapi bila dah solat, dah tak fikir dah nak berebut gula tu. Faham tak? Kias dah tu apa? Maknanya kelegaan besar. Gula-gula biasa lah. Sebelum solat dia nak gula-gula, nak itu, nak ini. Macam-macam masalah dia lah. Masalah budak-budak nak gula, nak berebut. Tapi bila dia dapat solat, tak ingat nak gula tu. Cakap dia setara ikut-ikut solat tu. Tapi itulah dengan hati kan. Dia pun budak-budak ni fitrah kan. Tu fitrah. Maksudnya masih bersih. Masih menghadap yang benar. Walaupun pada syariat mungkin lah tidak jelas. Mungkin baru pun nak belajar. Tapi hati mereka menghadap sungguh kepada Allah SWT. Bimbang-bimbang kita syariat mungkin lurus cantik, tapi hatimu ni kelain. So, kita bimbang maksudnya. Adakah kita sudah mendapat itu jalan utama? Dia sebut road tu jannah back to fitrah. Jalan utama nak ke syurga, fitrah utama manusia. Hubungan kita dengan Allah melalui solat. Dan kita merasa tadi nak tahu nikmat besar macam mana, rasa masalah dia besar tidak solat. Beratkan dia, kita berat-beratkan. Kita boleh bising kat keluarga kita. Ni dah solat ke belum ni? Kita boleh tunjukkan ketegasan kita sebab dia tertiang kesungguhan kita. Barang lain tak apa, kita utamakan tu dulu. Biar ahli keluarga kita tahu, nak kita kenal mak dia macam mana, ayah dia macam mana. Mak ayah dia ni memang solat, memang bising. Tak apalah. Biar dia tahu di mana kita nak tekankan jalan itu. Baik. Dan jemaah yang muliakan Allah SWT, bila sebut tentang syariat, kita nak menghadap kepada Allah. Yang utamanya nak dibawa bila sebut menghadap kepada Allah, itu tadi syariat jalan. Itu ibadah semua itu dengan hati.
Adapun kita nak suci bersih daripada luaran syar'iyah, bab taharah, itu mesti bersih daripada hadas kecil dan hadas besar, daripada najis tempat pakaian. Maka begitu juga hati mesti bebas dan bersih daripada najis yang boleh mengotorkan ibadah itu. Hati kita, yang mana hati ini, berbahayanya hati ini, kerana boleh jadi amalan yang kita nampak pada luaran itu nampak sah, tetapi pada hakikatnya tidak diterima oleh Allah. Boleh jadi begitu? Boleh, jemaah sekalian. Kerana apa? Kerana hati ini membawa peranan yang cukup besar. Padanya itulah letaknya niat lillah. Bila niat saja tidak tepat dan tidak jelas, lillah itu menjadi tujuan kita, maka segala syariat tidak terpakai, tertanggal begitu saja. Cuba lihat bagaimana riwayat hidup si iblis. Kita ni mesti nampak jelas pembeza kita antara iblis dan manusia, jin dan manusia, utamanya iblis. Apa beza besarnya iblis dengan manusia ini? Beza besar, paling besarnya adalah di sudut kefahaman, ilmu. Iblis tak ada ilmu, beramal banyak je mas sekalian. Jadi maksud apa? Bila kita nak memahami dan melihat keadaan hati kita, dia mesti kena dibimbing oleh ilmu. Adapun tadi zahiri, itu mesti juga dengan ilmu. Sudah pasti dalaman itu, keutamaan itu mesti dengan ilmu. Yang mana iblis bila dia tak ada ilmu untuk menilai diri dia, maka dia salah bawa amalan dia. Salah bawa lah. Bila Allah bagi ujian dalam hidup dia, maka mulanya dilihat itu adalah kehebatan pada diri. Ciri orang tidak ada ilmu itu adalah dia akan nampak diri dia, membesarkan diri dia, membawa kepada ketakjuban, takjub, kelebihan yang tidak meletakkan keutamaan yang sebenar. Ini meletakkan kejadian diri dia mulia. Orang tak ada ilmu. Dan sifat yang tak ada ilmu adalah, kalau ikut susu galuh perjalanan, Allah zahirkan jelas. Iblis bila dia tidak ada ilmu, dia beribadat tapi hati tak ada. Bila sebut tak ada ilmu ni maksudnya, walaupun dia nampak pada luaran dia kemas, bila sebut tak ada ilmu ni maksudnya tidak hudur hati dia. Hati dia hilang. Tak ada sifatnya Allah nak pada hati itu. Apa pada iblis? Maka kalau lihat, dia ada dua sifat pada iblis. Itulah aba wastakbar. Membantah, aba, enggan dan sombong. Maka di sini kalau kita lihat lawan kepada aba wastakbar ini, tengok Nabi Adam AS, hati yang bersih, yang mana mempunyai satu sifat kehambaan, yakni tunduk dan patuh, merendah diri, hauna, merendah diri. Walaupun ilmunya meninggi ke langit ilmu, tapi hatinya sujud ke bumi, ibarat begitulah. Maka di sini kesan pula kalau kita lihat jalan, kita dah bersyariat tapi tidak mencapai kepada matlamat. Kenapa? Kerana tidak berserta dengan hati yang sebenar. Maka di sini datanglah perbahasan penyucian hati. Syariat yang kita lakukan itu adalah sebenarnya adalah untuk menyucikan hati, dan membawa hati ini agar menjadi hati yang tunduk dan patuh. Maka di sini iblis, dan berlakunya kisah antara Nabi Adam AS dengan iblis. Antara orang yang nak membersihkan hati ini, maka sifat, kalau tengok torik nubuah ini, dia sentiasa dimulakan dengan apa? Dengan sentiasa rasa bersalah, nak membersihkan hati, ataupun istighfar. Sebab tu lepas solat sunat bagi salam saja, kemudian Nabi anjurkan istighfar, astaghfirullah. Walhal kita barusan selesai menunaikan ibadah yang utama, bukan bermaksiat kalau segi zahirnya, tapi astaghfirullah. Kenapa istighfar? Memang itulah pakaian bagi seorang hamba untuk menuju pada pencipta. Jalan fitrah itu adalah sentiasa rasa bersalah.
tanpa perlu dia berbuat salah terlebih dahulu. Rasa bersalah telah menyelubungi hati dia. Kenapa? Kenapa boleh rasa bersalah ni? Macam mana nak rasa bersalah, nak ingat salah? Sebelum ingat salah, ingat Allah. Bila ingat Allah, hati jadi bersalah. Banyaknya nikmat Allah bagi kat aku. Ya Allah, macam-macam kita meminta, tapi dalam ibadat kita masih berkira-kira. Macam-macam yang diberi, tapi dalam ibadat masih macam-macam alasan itu dan ini. Kita kadang. Maka bila kenal Allah ni, kenal Allah. Bila kenal Allah, maka di situ datang sifat rasa bersalah di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Itu panggil tafakur. Bulan Ramadan ni sangat-sangat menjadi keutamaan, terutama nanti dalam iktikaf. Merenung, bukan termenung. Termenung apa ni, tahulah apa nak jadi hidup ni. Allah, jangan banyak termenung, banyaklah merenung. Merenung tentang apa? Tentang tanda-tanda kebesaran Allah pada diri dan alam semesta. Pada alam semesta dan alam rumah tangga. Tengok alam semesta kita nampak. Alam rumah tangga ada tak kebesaran Allah? Banyak. Kadang-kadang boleh dilihat pada alam semesta. Tengok gerhana bulan, gerhana matahari. Allah, hebat. Tapi pada alam diri, terhijab dia. Tak nampak kebesaran Allah. Yang nampak besarnya masalah. Tak nampak besarnya Allah. Dia membesarkan masalah, membesarkan hal-hal perkara yang boleh menghijab hati dia untuk merasakan kebesaran Allah. Maka di sini Nabi Adam AS melalui jalan tarik sentiasa rasa bersalah. Dalam bulan Ramadan berbaki berapa hari lagi, atau kita nak buat muhasabah, perkara yang kita boleh tingkatkan, kita tekankan kesedaran pada hati, mewujudkan rasa bersalah tadi. Bersalah, bunyi berdosa, kadang-kadang orang nak rasa berdosa, ia satu bab. Perkataan salah tu, dia pergi kepada perkataan yang akal kita akan faham mudah macam ni. Orang dah bagi macam-macam kat kita, rasa serba salah pula aku tak boleh buat sesuatu kat dia. Macam itu lah. Serba salah perkataan tu. Rasa bersalahnya lah. Dah disiapkan semua makanan, siap hidang, tiba-tiba tak datang. Macam itulah. Allah bersalahnya. Ni datang mak dah siapkan semua ni, kita tak datang. Allah siapkan nikmat kat kita, tiba-tiba kita tak datang, hati mengingati dia. Rasa bersalah rasa. Maka nak membawa rasa bersalah, istighfar, kerana kita mungkin sering melupakan Allah. Kita mengaku, ya Allah, aku rasa bersalah ya Allah. Susahnya untuk ingat Allah, susah. Bukan senang. Sebab tu Nabi SAW mulakan dengan kalimah isti'anah, minta tolong ingat Allah. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya tolong aku ya Allah untuk ingat kepada kau. Sebab mengingati Allah Ta'ala ini satu perjalanan hati yang memerlukan kepada kefahaman yang jelas tentang kebesaran Allah. Kalau tidak, kenapa Allah menyatakan qalil, sedikit yang ingat kepada kau. Qalilan ma tashkurun. Lebih banyak kalau cerita ingatnya pasal diri dia, pasal anak dia, pasal isteri dia, pasal macam-macam pasal. Kalau masalah pula terkenang-kenang masalah dia, lepas satu-satu cerita masalah. Tapi kalau ceritakan tentang Allah, ceritakan tentang Allah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam tu kawan. Seorang suami boleh menceritakan 1001 kebaikan isteri. Itu pun kebaikan isteri ni nak cerita ni, kebaikan mak ayah, betul, orang lelaki kadang-kadang terkedu 1000 bahasa nak tulis kebaikan mak ayah. Tapi kebaikan isteri berjela-jela tulis. Tulis isteri saya dia ni begini begitu begini. Tapi kalau kebaikan Allah pada kita, try sekarang. Kadang terkedu, kadang kita macam mana cerita? Walhal hidup tu saja kebaikan yang paling besar. Maka seluruh semua ditakrifkan dengan makna tentang kebesaran Allah. Satu-satu diceritakan tentang Allah. Hubungan kita dengan Allah SWT itu dibina dengan jelas. Baik.
Ini sifat ini kena wujud minta pada Allah. Kadang kita mungkin bersyariat pada zahir, luaran zahir kita, tapi kita nak merasai itu ada satu penghayatan tentang Allah, tentang satu monolog, satu penghayatan, satu kefahaman yang kita boleh bincangkan, kita boleh syarahkan, boleh ceritakan ke anak-anak macam tu. Mak ni nak cerita tentang Allah kat kamu, kamu tahu apa je mak? Ni kadang bukan tak boleh, kerana lebih kamu tahu aku susah macam mana dulu. Oh, jangan cerita. Anak pun dengar, oh hebat mak aku. Cuba cerita ni sini, kamu nak tahu sikit tentang Allah. Ni mak dulu cerita Allah ni, cerita dulu mak susah, Allah datang dalam hati, perasaan tu kesedaran datang. Allah datangkan dalam hati kesedaran, akhirnya datang keyakinan, tunjukkan satu-satu kekuasaan. Ada cerita anak nampak hebatnya Allah Waktu mak susah pun Allah sentiasa ada. Ya. Kalau kamu time ini, biar anak tu dia melekat. Mak aku ni, biar sikit-sikit Allah, jangan Allah sikit-sikit. Sikit-sikit Allah, betul, jangan Allah sikit-sikit. Baik. Jadi sebenarnya mahnya mulakan Allah Ta'ala. Kesimpulan, kalau tengok pada tadi itu jalan Tariq Nubuwah, ni iblis punya jalan. Bila tidak rasa bersalah, ni bahaya ni. Biasanya kalau orang susah rasa bersalah ni apa dia buat? Dia akan suka menyalah dan cepat untuk menyalah. Sebab dia susah untuk rasa bersalah. Dan itulah iblis laknatullah. Dia menyalah je. Tu tak kena, ni tak kena. Kalau kamu tak buat begini, tak jadi, begitu, begini. Silap ibulah paling besar yang kita risau adalah menyalahkan takdir Allah. Paling maksimum dia salahkan habis. Jadi sebenarnya mahnya mulakan Allah SWT. Mudah-mudahan perbincangan kita dalam kita memperkemaskan jalan untuk menuju kepada Allah SWT melalui jalan menuju ke syurga Allah, itu menuju kepada Allah. Antaranya kembalikan diri pada fitrah dengan menjaga kembali syariat Allah, dan kita kembali memperhalusi pandangan kita tentang bagaimana nak menjadi seorang hamba Allah, dan sudut hati yang hadir dalam hati ini sentiasa wujudkan rasa kesedaran tentang nikmat Allah, sehingga wujud satu sifat bersalah yang dimulai oleh Nabi Adam AS. Rasa bersalah Nabi Adam AS, walaupun Nabi Adam AS itu maksum, yang khilaf itu Siti Hajar, tapi boleh rasa bersalah. Maka itulah Tariq Nubuwah untuk menuju kepada Allah. Wujudkan rasa itu, minta, ya Allah, bagilah aku rasa bersalah. Bagi rasa. Bukan senang nak rasa bersalah ni. Lagi pula kalau kita nampak macam-macam kita dah ada pencapaian demi pencapaian, bisa macam almost perfect. Hati-hati. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah terus istiqamahkan kita, berbaki lagi dalam 14 hari lagi, insya-Allah panjang usia kita, panjang umur kita, Allah sampaikan kita pada malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik yang pernah kita lalui. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bis-shawab. Takbir. Allahu akbar.